Now hari ini Kak Wan berkata, kita menyentuh cerita apa yang Kak Wan sebut tadi, bahawa dia menyatakan dia tidak menolak sebarang terus secara tuntas kemah besar ini, tetapi dia mengambil sikap tunggu dan lihat. So bagi saya Kak Wan ni dia ambil sikap berhati-hati. So tak apalah. Dia ada yang satu ekstrim di mana dia tolak terus, antaranya Rafizi, Akmal Nasir, orang-orang seperti kami ni, kami tolak terus. Ada di pihak yang sebelah kiri more ekstrim, terima terus, seperti Khalid Samad, seperti Mat Sabu, dia orang nak terima terus kemah besar ini. Orang seperti Anwar Ibrahim dan juga orang seperti Kak Wan, dia berada di Wasatiyah, dia berada di tengah-tengah. Mereka mengambil sikap lihat dahulu, tengok dahulu apa perjanjian, apa dia punya argument dia, apa dia orang punya tawaran dia menyebabkan kita nak boleh terima. Now, Wabi Akmal hari ini mengemukakan hujah, menyatakan kenapa kita wajar tolak 100%. Bagi saya terima hujah tersebut. Saya tak kata Kak Wan salah, cuma ini adalah demokrasi dan kita berhak menyatakan pendapat kita masing-masing. Bagi saya, kita dah kena move on daripada nak terima atau tidak kemah besar. Kita dah tak boleh ada sikap tunggu, lihat, rancang, runding. Kita dah tak boleh ada sikap tu, kerana pilihan raya terlalu dekat. Kita sepatutnya dah ada satu pendirian, terima atau tolak. Itu that's it, tuntas. Terima atau tolak. Lepas kita dah menang, katakanlah kita menang tapi tak cukup majoriti, atau cukup majoriti tapi tak cukup membentuk kerajaan yang besar. Masa itu baru kita boleh runding, baru kita boleh bincang, baru kita boleh fikir sama ada nak buat kemah besar atau tidak. Tetapi rundingan itu tak boleh dilakukan sekarang, kerana sekarang masing-masing ada kepentingan, masing-masing ada keperluan, masing-masing nak cadangkan Perdana Menteri mereka sendiri. Seperti contoh saya baca tentang Pejuang, mereka kata kenapa kami tak boleh tawarkan Mahathir, Tun Mahathir sekali lagi sebagai Perdana Menteri, dia kata. Apa salahnya kami nak cadangkan Tun Mahathir? So kesepakatan itu, kalau selagi mana kita masih bergaduh di sekitar perkara yang sama, kita tak akan boleh move forward dengan perkara ini. Jadi saya nampak bahawa inclination ke arah menolak terus, fokus kepada pilihan raya, fokus kuatkan 3 jentera, 4 parti kita, seperti saya sebut, seperti Anwar sebut semalam, adalah satu langkah yang betul sebenarnya. Kita kena move forward. Sebab pilihan raya kita jangkakan Ogos ini akan dibubarkan parlimen. Kita jangkakan, kalaupun tak bubar parlimen pada Ogos ini, kita nak buat katalah pilihan raya pada bulan Februari, Mac tahun depan pun kita tak sempat. Preparation kita perlu dalam langkah yang lebih awal. Kita tak boleh lagi nak bincang suka ke tak suka, apa yang boleh tak boleh dan sebagainya. Jadi saya nampak adalah lebih baik untuk kita move forward. Kita tetapkan untuk Pakatan Harapan, kita gerakkan, dah kita move, kita menangkan kerusi yang ada, kita mulakan kempen. Enough is enough. Sudah menang nanti, katakanlah kita menang, kerusi mungkin tak cukup, atau menang tetapi majoriti terlalu sedikit, mungkin pada masa itu kita boleh berbincang perihal sama ada kita nak guna ke tidak, nak ambil ke tidak, orang kata apa, kemah besar ini, nak bersama dengan orang ni. Contoh seperti dekat Jepun lah. Jepun sekarang ini di mana terdapat gabungan parti untuk membentuk kerajaan yang ada sekarang. Itu boleh, tetapi buatlah rundingan itu setelah dah menang, bukannya pada masa ini. Sebab rakyat, tuan-tuan, dia orang dah muak dah. Dia kata kita nak unding apa lagi, kita nak apa lagi, kita kena move forward. Pengundi atas pagar dah tak nak lah cerita-cerita dengan Mahathir, cerita dengan geng-geng tu, kita tak nak lah. Kita nak move forward dengan apa yang kita ada sekarang ini, supaya kita boleh bergerak sebagaimana yang kita nak kena gerakkan. Itu yang paling utama. Okey, Kak Wan juga hari ini menyebut tentang menangis dia, menyebut tentang musuh dalam selimut. Saya faham kenapa Kak Wan menangis ni sebenarnya. Saya mendengar juga ucapan tersebut. Kita kena faham, sewaktu penentangan kita dengan kartel itu, Dato' Seri Anwar tak ada dalam parti. Dato' Seri Anwar berada dalam penjara. Sejak 2013, sebenarnya pertemuan itu awal lagi, 2013 lah yang paling prevalent. Bila langkah Kajang itu walaupun berjaya tetapi gagal menaikkan Kak Wan sebagai Menteri Besar, masa tu Anwar Ibrahim, tapi Kak Wan Menteri Besar, Azmin mengambil alih sebagai Menteri Besar pada waktu itu dengan pintu belakang, kita kata. Masa itu berlaku pertembungan, dan itulah selimut, orang kata musuh dalam selimut yang mengganggu gugat. Dan saya ingat lagi pada waktu itu, sebab saya berada dalam parti, kami bergerak, kami yang melawan. Kata berada dalam parti pada masa itu, bagaimana ada orang yang menghina Kak Wan, bagaimana ada orang tikam Kak Wan dari belakang, ada yang nak minta Kak Wan dipecat, ada yang minta supaya Kak Wan dijatuhkan kerana nak naikkan Azmin. Dan orang-orang itu sekarang ni masih ada dalam parti, masih lagi berkeliaran di dalam parti, masih ada di dalam parti ini. Jangan mereka pernah lupa tentang perkara ini. Kita tak salahkan orang-orang bawah ni. Orang-orang bawah ni dia tak tahu apa-apa. Masa dulu dia ikut Azmin sebagainya, kita tak salahkan mereka. Yang ni yang atas-atas, yang sedar apa yang mereka lakukan, itu sekarang ni masih berada dalam parti.
Dan juga bila muncul satu lagi golongan yang kononnya setia kepada Anwar Ibrahim, tetapi hakikat mereka itulah yang merosakkan parti. Tuan-tuan, ada orang kata, Is, kau tak boleh cakap macam tu, Is, tak elok cakap macam tu, kita memecah belahkan parti. Tuan-tuan, ini exactly apa yang orang cakap pada kami masa lawan Azmin dahulu. Bila kita kata Azmin tu akan merosakkan parti, akan merosakkan gabungan kita, orang kata sudahlah. Tak payahlah kita nak kutuk parti kita sendiri. Tak payahlah kita kena kata macam mana, kita kena macam ni, macam tu dan sebagainya, dia kata. Tak payahlah kita nak pecah belahkan parti, tak payah itu, tak payah ini. Tapi tengoklah apa yang ada. Dan orang yang sama sekarang ini, kumpulan yang sama sekarang ini, berkata yang sama kepada saya sekarang ini. Dia kata, Is, yang tu dah pergi dah. Kalau korang rasa orang-orang tu dah pergi, kenapa tak Kak Wan bercakap tentang musuh dalam selimut masih ada dalam parti kita? Kan? Kalau orang ini masukkan itu saya tak ada dalam parti, tuan-tuan. Saya tak ada dalam parti. Tapi Kak Wan masukkan orang itu masih ada dalam parti, lurking inside the party, masih mengambil peluang dan mencuba peluang untuk nak merosakkan parti daripada dalam. Kita kena ingat ini jangan pernah naif. Naif ni, orang yang terlalu naif dalam politik ni, itu yang akan kena pijak dan kena makan. Musuh ni dia tak berada dalam luar, tuan-tuan. Dia akan letak musuh tu dalam parti. Dia akan cuba kuatkan orang di dalam parti supaya parti tu boleh rosak daripada dalam. Kalau anda tak percaya akan kewujudan perkara ini, maka saya kata anda terlalu naif dengan politik. Kerana tidak ada parti yang lebih kuat dan besar selain daripada PKR. Even DAP pun tak sekuat PKR, tuan-tuan. Kita ada 222 cabang, sama juga dengan bahagian di seluruh Malaysia. The only party di Malaysia yang ada di seluruh Malaysia. Saya tak tahu lah, mungkin DAP ada. DAP saya tak semua ada. Tapi PKR ada di seluruh Malaysia. 222 cabang. Parti nasional pertama yang ada cawangan ataupun bahagian yang ada bahagian ataupun cabang di seluruh Malaysia. Saya tak tahu parti lain. Even UMNO pun tak ada parti cabang atau bahagian yang seperti itu. Parti PKR adalah parti yang terbesar, parti nasional. Bukan parti Melaya, parti nasional. Kalau tak ada di Sabah dan Sarawak, PKR tak boleh wujud di Malaysia. Itu menunjukkan dia parti nasional. Tapi UMNO boleh. Menunjukkan parti UMNO ni parti Melaya, parti Melayu. Bukan Melaya, Melayu. UMNO parti Melayu. Tapi PKR bukan parti Melayu, tuan-tuan. PKR parti rakyat Malaysia. Sebab tu kita namakan parti keadilan rakyat. Keadilan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tanpa mengira bangsa, kedudukan, ras, gender, dia punya pangkat, darjat, semua tak ada. Tetapi tak ramai orang boleh terima hakikat ini. Bila kita bercerita tentang Melayu, akhirnya apa yang kita buat, kita menindas kaum lain, kita menindas agama lain, kita menindas bangsa lain. Walaupun kita kata kita tak buat, tetapi secara tidak langsungnya itu yang kita lakukan dalam segala apa bentuk yang kita lakukan sekarang. Okey, saya malam ni tak intend nak go lama. Saya tidak